Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tak rugi, tak terlepas apa-apa video yang terbaru daripada Cikgu selepas ini. So, untuk video kali ini, Cikgu ingin kongsikan sambungan bab 5, tingkatan 4, 5.4, teknologi kejuruteraan genetik. Teknologi kejuruteraan genetik engineering. Kita tengok. Istilah yang digunakan kepada pengubahsuaian genetik sesuatu organisma. Okay, kita modify, ubah suai genetik dan itulah kita panggil kejuruteraan genetik. Kejuruteraan genetik telah mula diperkenalkan sekitar tahun 1971 hingga 1973. Lama dah. Dan dikenali sebagai sains kejuruteraan genetik. Dulu. Nama dia sains kejuruteraan genetik. Kejuruteraan genetik biasanya dikaitkan dengan DNA rekombinan ataupun organisma termodifikasi genetik ataupun kita panggil GMO dan terapi gen. Sebelum ni kan dah ada terapi gen. Okay, kita tengok satu persatu. Teknologi DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan merupakan teknologi yang menggabungkan dua spesies yang berbeza untuk menghasilkan satu ciri genetik baru. So biasanya satu genetik baru ni yang kita nak. Sebagai contoh, DNA dari tumbuhan boleh dikombinasikan dengan DNA bakteria ataupun DNA manusia dikombinasikan dengan DNA daripada kulat untuk mencipta DNA hybrid. Contoh yang lebih terperinci, penghasilan insulin melalui bakteria. So, guna kaedah ni. Penghasilan insulin dapat membantu orang yang penghidap diabetes mellitus ataupun kencing manis. Ni. Pembuatan insulin melalui teknologi DNA rekombinan. Okay, tengok yang pertama. Okay, yang pertama DNA dipotong menggunakan enzim pemotong. Nampak? Sel pankreas. Apa dia? Kelenjar pankreas. Untuk apa? Menghasilkan hormon insulin. Okay. So, sel pankreas ni, ni dalam dia ada DNA. Lepas tu DNA ni untuk apa? Dipotong menggunakan enzim pemotong. Ni. Yang merah ni enzim pemotong. Lepas tu, yang kedua. Okay. Yang kedua DNA plasmid. Ni dalam bakteria ni. Dalam bakteria ada DNA plasmid dipotong menggunakan enzim pemotong. Lepas tu, apa yang jadi? DNA rekombinan dimasukkan. Okay, yang ni ambil skrat yang ni. Yang ni ambil skrat yang ni. DNA rekombinan dimasukkan ke dalam sel bakteria. Okay, lepas tu masuk dalam sel bakteria. Yang keempat, bakteria rekombinan mengganda di dalam tangki penampaian. So, secara tak langsung, ni. Nampak dah putih, biru. Putih, biru, putih, biru, putih, biru, putih, biru. Yang kelima, pengekstrakan dan penulinan insulin manusia. So, terhasillah insulin manusia yang kita nak tu. Okay. Ini adalah teknologi DNA rekombinan. Yang kedua, GMO, organisma termodifikasi genetik. Organisma iaitu tumbuhan, haiwan, bakteria ataupun virus yang diubah suai secara genetik. Diubah modify secara genetik untuk tujuan tertentu. Yang tu kita panggil GMO. Teknologi ini menggabungkan gen daripada dua spesies yang berbeza. Malahan boleh dilakukan dengan menggabungkan gen haiwan dengan gen tanaman atau gen bakteria untuk menghasilkan organisma termodifikasi genetik dengan ciri baru yang tak mungkin boleh dihasilkan melalui proses persilangan tradisional. Tak boleh. Secara tradisional tak boleh. Dia kena genetik juga. Organisma baru ini mengandungi beberapa perubahan khusus yang diperlukan untuk meningkatkan kualiti komersial.
Beberapa tumbuhan yang telah dihasilkan ialah tumbuhan yang boleh. Yang ni kita nak menghalang serangga perosak ataupun penyakit. Teknologi ini diaplikasikan dalam penanaman padi, jagung dan kelapa sawit. Buah yang lebih besar, nilai nutrisi yang lebih tinggi dan daya rintangan terhadap serangan perosak dan penyakit merupakan ciri produk yang kita ingini. Betul tak? Dalam bidang pertanian. Okey. Salah satu kebaikan tanaman yang dihasilkan melalui modifikasi ni ialah pengurangan penggunaan racun perosak. Kita tak gunalah. Sebab apa? Tanaman semua elok dah. Perosak pun lari dah. Tak makan dah tanaman kita. So, elokkan kita, daripada kita guna racun kimia tu. Racun perosak. So, hal ini boleh mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. Last sekali. Okey, tak ada berlaku dah pencemaran. Kebaikan teknologi kejuruteraan genetik. Mengenal pasti dan menentukan penyakit baka dan seterusnya merawat penyakit tersebut. Menghasilkan tanaman dan ternakan yang berkualiti. Menghasilkan tanaman dan ternakan yang mempunyai daya tahan penyakit yang tinggi berbanding dengan generasi sebelumnya. Yang ni yang kita nak. Kalau lembu-lembu yang kuat, tak ada penyakit. Kalau tanam pokok tumbuhan yang ada daya tahan. Yang tu kita nak. Menghasilkan tanaman yang lebih banyak dan memerlukan masa yang lebih singkat untuk penuaian. Penghasilan insulin dan enzim daripada bakteria yang boleh membantu kesihatan manusia. Ini secara tak langsung. Kadar kesihatan kita pun meningkat. Tapi ada pro and cons dia. Ada keburukan dia. Apa dia? Hasil perubahan genetik memberikan alahan dan kesan sampingan kepada pengguna yang mengalami alahan. So, setengah orang tak tahan. Penyelidikan genetik yang menghasilkan spesies baru menyebabkan spesies asal akan pupus. Pupus pula, kepupusan. Boleh menyebabkan kesan sampingan seperti mutasi pada pengguna. Ni keburukan dia ni. Selain daripada tu, pengubahsuaian genetik mungkin digunakan secara tidak beretika seperti membuat senjata biologi yang boleh membahayakan manusia. Minta jauh lah yang ni. Menghasilkan organisma yang mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap pestisid. So, mestilah ada, dalam teknologi mesti ada etika dia. Penyelidikan genetik perlu dijalankan dengan integriti yang tinggi agar tidak menyalahi moral dan agama. Selain daripada tu, dapat membantu manusia dari segi kesihatan. Contoh tadi insulin lah. Teknologi kejuruteraan genetik dapat membantu manusia dalam menyelesaikan masalah kekurangan makanan dan kerosakan tanaman. Selain daripada tu, etika dan nilai murni hendaklah diamalkan semasa menjalankan eksperimen kejuruteraan genetik agar tidak sentuh sensitiviti agama dan moral. Bagi mengelakkan teknologi kejuruteraan genetik daripada disalahguna, undang dan peraturan wajar dikuatkuasakan bagi mendidik para pengkaji memahami dan mengikuti perkembangan kejuruteraan genetik. Itu saja. Wallahualam. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang lonceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang dengan tajuk 5.5 variasi. Wallahualam. Assalamualaikum.